Terima kasih kerana anda masih bersama Soal Jawab. Ya Tan Sri, tadi saya ada menyentuh mengenai perjanjian jerebu merentas sempadan ASEAN. Jadi kenapa agaknya dalam banyak-banyak negara ASEAN hanya Indonesia saja tidak meratifikasikan perjanjian ini? Mengapa Tan Sri? Ini kalau sensitif, ini merupakan dasar sebuah negara. Ya. Saya kira mungkin masalah itu agak besar. Implikasinya kepada kerajaan Indonesia agak besar dan mungkin kerajaan ada nak buat sesuatu yang persiapan sebelum dapat ditandatangani perjanjian itu. Tapi sungguh pun Indonesia belum bersetuju. Di peringkat G2G memang ada kerja sama rapat. Baru ni menteri kita pun dah pergi berjumpa dengan Menteri Natural Resources Indonesia. Ada, as long as the constructive engagement antara kedua menteri, itu pun baik. Dan juga seterusnya di peringkat pegawai juga perlu kita adakan kerjasama. Dan juga pihak swasta, Felda, Sanda, BKLK bersama dengan syarikat-syarikat besar di Indonesia, Musim Emas, Sinar Mas, kita kena bersatu cari jalan untuk mengatasi masalah ini secara sustainable. Jadi doktor? Ya, memang betul Nash katakan kenapa Indonesia masih tidak mahu mengesahkan perjanjian jerebu ini. Tapi kalau kita ingat, kalau kita ungkit kembali pada mula-mula perjanjian ini mula diperkenalkan pada 2002, kerajaan Indonesia pada ketika itu bersetuju untuk mengesahkannya. Cuma yang masalahnya adalah Dewan Parlimen mereka belum mahu mengesahkan kerana ini melibatkan politik tempatan. Kerana kita tak boleh pisahkan masalah jerebu ini, masalah politik tempatan dengan politik serantau. Dan kalau diteliti, kalau diungkitkan Indonesia tidak mahu mengesahkan sebab itu masalah yang timbul tidak. Jika Indonesia negara pertama mengesahnya pun, ianya tetap akan berlaku apa yang berlaku hari ini. Kerana kalau kita teliti perjanjian itu begitu longgar sekali. Tidak ada hukuman. Jikalau mana-mana negara yang tidak mahu mengikuti perjanjian itu, tak ada hukuman. Sebab itu saya katakan tadi, cara ASEAN. Dan negara yang terlibat, umpama Malaysia, tidak boleh menegur Indonesia. Kerana itu bukan cara ASEAN untuk mencampuri urusan negara orang lain. Yang hanya boleh melakukan sesuatu adalah negara yang terlibat. Dalam hal ini Indonesia. Kalau Indonesia mahu menerima bantuan, baru kita boleh memberi bantuan. Itu tujuan utama perjanjian. Dan saya lihat perjanjian dalam keadaan asalnya tidak boleh memberi kesan apa-apa, tidak boleh memberi apa-apa perubahan. Ianya apa yang berlaku hari ini tetap akan berlaku walaupun Indonesia mengesahkan perjanjian itu. Sebab itu saya katakan perjanjian itu mesti ditukar sedikit. Mesti ada kesan-kesan elemen hukuman. Mesti diadakan. Kalau tidak, kita balik kepada asal. Tidak ada perubahan. Jadi maksud doktor kena ada seperti pampasan itu? Ya, mesti ada pampasan, mesti ada hukuman. Mesti yang tak ada round table tadi. Ada hukumannya secara tersirat. Saya ambil contoh di Eropah. Mereka ada perjanjian yang lebih kurang serupa saja di antara kalangan negara-negara Eropah untuk menangani masalah hujan asid. Kita tahu Eropah itu ada negara maju, ada negara yang agak mundur, seperti Eropah Timur. Tapi dalam perjanjian mereka, jikalau negara itu tidak mengikuti, ada hukuman-hukumannya. Dan negara yang terlibat, semua negara yang terlibat, 51 negara itu bertanggungjawab untuk membantu negara yang kurang berupaya. Itu yang boleh dilakukan. Tapi dalam perjanjian ASEAN ni tak ada. Begitu longgar sekali. Kerana nak mengikut yang dikatakan ASEAN Way, itu saya melihat masalah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Ya doktor, bila doktor menjelaskan sedemikian, kalau 2002 diusulkan perjanjian ni sehingga 2023 dilaksanakan, jerebu ni berlaku. Jadi tidak ada orang kata titik noktah kepada fenomena. Jadi apa pandangan doktor? Ya, memang betul. Saya berpegang pada kepercayaan bahawa perjanjian itu tidak akan merubah apa-apa jikalau tidak diubah, diadakan penalti ataupun hukuman. Yang paling penting adalah negara yang ingin membantu, katakan Malaysia ingin membantu, perlu menerimanya negara yang dibantu itu. Indonesia perlu menerimanya. Tapi sekarangnya tidak ada perjanjian seperti itu. Kita tak boleh memaksa Indonesia meminta bantuan. Tak boleh. Kalau kita lihat 2-3 hari lepas, Singapura
ingin menghulurkan bantuan 1 juta untuk menyelesaikan masalah yang ada sekarang. Indonesia kata, Jakarta kata, sikit sangat. Apa yang mereka dapat lakukan? Itu masalahnya. Dalam perjanjian itu, perlu ada paksaan bahawa jikalau timbul masalah jerubu, negara yang berpunca itu perlu menerima bantuan. Dan negara yang lain yang ada kemampuan menjadi wajib untuk membantu. Itu yang perlu ada dalam perjanjian. Itu yang digunakan dalam konsep Eropah dan perlu digunakan dalam ASEAN. Kita kena ada sikit timbal balik di sini. Kalau tidak, seperti kata Nash tadi, tahun depan timbul lagi. Cuma cycle-nya 5-6 tahun paling teruk. 5-6 tahun paling teruk. Jadi saya rasa rakyat Malaysia dah rasa jemu dan jelak, dah rasa maksimum dah tahap kemarahan mereka. Sesuatu perlu dilakukan. Dan saya harapkan mungkin apa yang berlaku sekarang ini ada iktibar kepada semua orang. Jadi bagi FGP sendiri, kalau kita nak meminimalkan, bagaimana agaknya yang kita boleh minimalkan? Sebelum saya jawab soalan itu, jadi nak tambah Profesor punya cadangan, saya kira satu lagi kuasa yang boleh mempengaruhi sikap dan juga attitude mengenai perkara ini ialah kuasa consumer power. Maknanya kalau berlaku dalam kawasan yang kita kena pasti syarikat terlibat, there must be a punitive action. Di atas ada punishment kepada syarikat itu, pengeluarannya dapat takkan orang beli ke. Itu satu cara. Mana kalau dia tak akur pada cara itu, there must be a punishment. Ini satu perkara mungkin perlu dipertimbangkan. Jadi kalau macam RSPO, dia kalau syarikat itu tak comply, tak ada sertifikat, bahan-bahannya, keluarannya tidak akan dibeli oleh syarikat tertentu. Dengan sendirinya, ini memaksakan syarikat peranangan untuk membuat jalan, mencari jalan untuk mendapatkan sertifikat. Ini mungkin satu cara. Bagi pihak Federal Global, kita sedang mengusahakan kawasan di Kalimantan Barat. Bukan 15,000 hektar. Dan pertama sekali kita adakan ialah engage dengan sosial, masyarakat tempatan. Supaya mereka bersama kita membangunkan kawasan perdagangan itu. Tak ada lagi masalah social jealousy. Jadi kita bangunkan kawasan plasma dulu dan kita juga bangun kawasan inti. Dan kita mengambil masa lama untuk mengkaji social implication project yang kita akan jalankan. Jadi peringkat awal lagi kita dah adakan program-program CSR. Kita adakan collaboration dengan universiti tempatan mengadakan research implikasi projek kepada masyarakat. Dan kita adakan juga training untuk penduduk tempatan dan beri peluang pada mereka bekerja dan juga mendapatkan projek-projek kecil-kecilan, membuat jalan dan sebagainya. Jadi ini engagement dengan masyarakat sangat mustahak. Ini satu cara saya kira penting untuk mengatasi masalah seperti ini. Tan Sri, saya nak tanya berkenaan dengan punitive action daripada pihak berkuasa Indonesia. Sejauh mana agaknya undang-undang itu dilaksanakan jika ada pembakaran terbuka oleh syarikat? Sejauh mana yang Tan Sri tahu, sepanjang pengetahuan Tan Sri, ada tak syarikat-syarikat yang telah diambil tindakan? Dulu ada, I think tahun 1997, ada juga syarikat yang dibawa ke mahkamah, saya kira. Peringkat itu sama ada dia pergi ada court case ke, saya tak apa ingat, tapi memang ada dibawa ke mahkamah. Jadi itu pun tidak mengekang, walaupun ada punitive action tapi masih tidak mengekang, masih berlaku lagi. Macam mana? Masalahnya bertindih. Root cause-nya mungkin daripada petani yang kena jadi mangsa syarikat yang terlibat kadang-kadang. Jadi ini susah kita nak pinpoint siapa yang mula masalah terbakarnya ladang ni. Ya, itu masalah enforcement ini. Kalau dikenakan tindakan oleh syarikat yang besar,
Saya pasti kerajaan Indonesia tidak akan mengambil tindakan kepada petani-petani kecil. Kerana ini melibatkan satu cara hidup mereka dan yang kedua adalah politik tempatan sendiri. Jadi ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi tertarik apabila Tan Sri menyebut tadi punitive action, jikalau telah dibuktikan satu kawasan itu yang melibatkan pencemaran yang begitu besar, kita boikot kawasan itu. Ini telah dilakukan. Saya ambil satu contoh yang betul ekstrim. Israel contohnya. Untuk menyuruh negara-negara Eropah, negara Barat supaya boikot barangan daripada Israel, mustahil. Dia orang kata tak nak. Tapi kalau dia katakan satu konsep di mana kalau barangan itu dikeluarkan, katakan pisang kaki umpamanya, dikeluarkan daripada tebing barat, kawasan yang dijajah oleh Israel, maka barangan itu akan diboikot. Itu telah dilakukan di kebanyakan negara Eropah. Jadi konsep yang sama ni seperti disebut Tan Sri tadi boleh dilakukan. Jikalau syarikat itu terlibat, tidak perlu dia ada ambil tindakan. Kita boikot barangan dia. Ini telah dilakukan kepada barangan dikatakan barangan furniture daripada pokok-pokok getah daripada Malaysia. Kebanyakan diboikot oleh Amerika Syarikat dan Eropah kerana mereka mengatakan itu adalah bukannya barangan yang boleh dibuat daripada kayu kayan yang betul. Jadi konsep ni boleh digunakan. Mesti ada konsep hukuman di situ. Kalau pihak Indonesia tidak boleh melakukan, ianya boleh dilakukan secara global oleh negara-negara lain. Seperti Tan Sri sebut tadi, konsep CSR, selain daripada kita membantu, kita juga mendidik. Ya. Jadi apa pandangan doktor? Selain daripada FGV, agaknya mungkin kita ada banyak syarikat Malaysia yang lain yang beroperasi di Indonesia. Jadi mungkin boleh ambil pendekatan yang sama? Ya, saya melihat mungkin Felda, saya melihat satu konglomerat yang besar di Indonesia. Mereka melakukan cara pertanian yang dikatakan lestari dan mampan. Ini boleh dijadikan contoh yang begitu baik sekali kepada syarikat-syarikat lain di Indonesia dan paling penting dijadikan contoh kepada petani-petani tempatan yang terlibat dalam pertanian. Dan dalam hal ini saya rasa FGV boleh membantu. Dan ini banyak dilakukan, saya sebut tadi contoh di Eropah. Negara-negara yang maju membantu negara-negara yang kurang maju. Kerana negara maju mempunyai kepakaran dalam saintifik umpamanya. Mereka banyak membantu. Dan ini boleh dilakukan. Malaysia boleh membantu, Singapura juga boleh membantu Indonesia dalam hal ini. Dan saya melihat Felda boleh dikatakan, Tan Sri ada sini kan, Felda boleh dikatakan satu pemangkin kepada bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Kerana ia melibatkan pertanian. Dan pertanian ini sebahagian besarnya adalah kelapa sawit. Dan itu masalahnya sebenarnya. Saya dipahamkan Tan Sri, di Indonesia sana adanya seperti persatuan peladang-peladang Malaysia di Indonesia dinamakan sebagai APIMI. Jadi apa agaknya peranan APIMI ini? APIMI memang engage dengan pihak kerajaan Indonesia. Ya. Sentiasa bergabung dan berbincang. Bila ada satu masalah, mereka akan jumpa dengan kementerian berkenaan dan engage, constructive engagement. Ini sering berlaku dan secara association dan dibantu juga kedutaan kita di Jakarta. Cuma saya nak tambah sikit sini, dari segi pembelajaran ni, kalaulah masalah slash and burn, tebang dan bakar, tak dapat diatasi sekaligus immediately, tapi kalau dapat diberi penerangan, awareness, galakkan dibakarnya waktu tertentu. Jangan waktu yang betul-betul kering dan ada masalah, akan timbul masalah di peringkat kita di Malaysia dan Singapura. Ada window yang tertentu, mungkin ini boleh diadakan untuk peringkat pertama. Kita pun masa kita mulakan zero burning, tidak juga masa setahun kita laksanakan, kita adakan berperingkat-peringkat. Jadi ini saya rasa cara penerangan dan awareness kepada masyarakat tempatan. Ini mungkin satu cara baru, cara yang kita boleh perhebatkan. Dalam masa sebulan tu mungkin ada masanya waktu window yang tak sentiasa hujan, boleh dibakar. Mengapa bakar sekarang? Waktu yang kering yang panjang. Kering yang panjang. Itu jadi ini dapat dibuktikan dan kalau dapat engage dengan pihak-pihak profesor di Indonesia, kita berbincang, cari jalan, bantu mereka cut and slash, cut and burn
waktu tertentu. Peringkat pertama. Peringkat kedua, mungkin kita slowly adakan polisi zero burning. Jadi ini we have to do that. Kita kena perlu jalankan secara face by face, peringkat-peringkat. Masalah di tempatan tu agak rumit. Kerana Indonesia kawasan yang besar. Ya, sebab ini memang betul berkaitan dengan begitu rapat dengan politik tempatan Indonesia sendiri. Begitu sukar. Jikalau Malaysia ataupun Singapura ingin membantu, kerajaan Indonesia agak keberatan untuk menerima bantuan itu, walaupun mereka mahu perlukan bantuan kerana dikatakan semangat ingin menyelesaikan masalah di diri mereka. Dan berkaitan dengan slash and burn tadi, salah satu punca juga adalah keadaan pembakaran di paya bakau. Bukan saja di Indonesia, juga di Malaysia. Masalah pada musim sekarang, paya bakau dia dah kering, tak ada air. Jadi bila dah kering, begitu senang, mudah untuk pembakaran berlaku di bawah. Sebab itu dikatakan di setengah negara, bukan negara ASEAN, yang mempunyai paya bakau, mereka ada perundangan di mana paya bakau itu tidak boleh dikeringkan 100% untuk mengelakkan pembakaran. Sebab itu kita perlu undang-undang sedemikian rupa. Malaysia juga perlukan undang sedemikian rupa. ASEAN juga memerlukan undang-undang sedemikian rupa. Bukan hanya untuk paya bakau, tapi untuk menghilangkan masalah jerubu. Sebab itu saya lebih tegas, lebih suka kepada pandangan bahawa mesti ada perundangan yang akan memberi kesan kepada mereka yang tidak mengikuti konsep perundangan itu. Perlu dilakukan kerana kita bercakap pasal alam sekitar. Kalau tersilap, maka perkara ini boleh dikatakan, kita lihat apa yang berlaku sekarang. Bagi saya sendiri agak rasa sukar untuk keluar kerana sesak nafas. Jadi kita perlu lakukan sesuatu. Dan perundangan itu saya melihat satu perkara yang begitu minimum, harga yang perlu kita bayar. Perundangan dah ada. Misalnya di Indonesia ada presidential decree moratorium, tak boleh dibangun, tak boleh diusaha, tak boleh buat ladang di kawasan gambut, deep pit. Memang dah ada. Di Malaysia pun ada undang. Kita hanya dapat memajukan kawasan shallow pit. Shallow pit kawasan gambut yang tak begitu dalam. Jadi pit pun bukan semuanya tak boleh dimajukan. Kita kena beza ke deep pit dan shallow pit. Memang dah ada undang-undang, cuma hanya enforcementnya kurang. Jadi Allah SWT ada bagi kawasan gambut tu, pit soil, ada tujuan yang tertentu. Kawasan pit ni disepakkan sebagai satu sponge untuk mengurangkan flooding dan sebagai tangkungan air. Kalau kita disturb the pit soil, yang deep pit, ini akan merosakkan alam sekitar. Saya tekankan ini deep pit, bukan shallow pit. Di undang dah ada, cuma yang enforcement perlu jalankan. Jadi Tan Sri dan juga Doktor, kita berehat sekali lagi dan kita jumpa lagi selepas ini. Anda masih bersama saya, Nasharuddin Tajuddin, dalam rancangan Soal Jawab. Tan Sri dan juga Doktor, saya nak menyambung lagi soal jawab saya ni. Dan kita dah bincang berkenaan dengan kerjasama antara ASEAN, dan kita juga sudah membincangkan mengenai kerjasama dengan G2G, kerajaan-kerajaan. Jadi jika di kalangan ASEAN sendiri, perjanjian jerebu merentas sempena ASEAN tu masih tidak dapat menyelesaikan masalah, bagaimana agaknya inisiatif swasta itu sendiri? Sebab dia satu kumpulan lebih besar lagi. Memang saya kira di peringkat swasta juga kita memainkan peranan penting. Kerana syarikat sektor muka di Malaysia, Sandabi, KLK, Faedah Global, Tabung Haji, dan juga di peringkat Indonesia, Muslimas, Sinamas, Wilmar, memang kegiatan besar di sektor peladangan. Dulu, saya kira 10 tahun lepas, semasa saya jadi pengurusi Persatuan Association MPUA Malaysia, kita adakan satu pakatan dengan Association Perkebunan Peladangan di Indonesia. Mungkin saya akan showkan kepada sahabat saya di MPUA. Kita adakan balik pakatan atau perbincangan round table antara swasta Malaysia dan swasta Indonesia. Dan cari jalan bagaimana kita dapat bersama mengatasi masalah jerebu ini. Ini saya akan showkan kepada
sahabat saya di MPOA nanti, insyaAllah. Bila agaknya tu, Tan Sri? Besok saya akan bincang dengan mereka. Adakah menerusi APMI itu? APMI boleh main peranan penting, dan juga GAPKI di Indonesia dapat main peranan penting. Kita bersama-sama berbincang bagaimana dapat membantu kerajaan untuk mengatasi masalah ini sebagai enabler ataupun sebagai catalyst dalam perkara ini. Jadi mungkin banyak pendekatan yang boleh diambil. Mungkin Malaysia ada pendekatan tertentu dan syarikat Singapura yang melabur di sana pun ada betul. pendekatan tertentu kan. Jadi mungkin boleh digabungkan dan mendapat satu idea. Tak begitu? Bagaimana doktor? Ya, memang benar. Tapi masalahnya mungkin Tan Sri ada yang sinis. Dikatakan jikalau syarikat swasta itu ingin bekerjasama dan membentuk satu pakatan menyelesaikan masalah ini. Sebab apa saya katakan sinis? Kerana mereka yang terlibat sebenarnya. Jadi mereka nak menyelesaikan, mungkin ada dikatakan bias ataupun berat sebelah. Biar saya ungkitkan, kenapa perjanjian di Eropah itu begitu berjaya adalah kerana kerjasama di antara scientific community mereka. Community scientific. Memang benar, saya pada universiti. Tapi saya rasa itu adalah antara elemen gabungan di antara syarikat swasta, bekerjasama antara sama mereka, dan juga community scientific ASEAN itu bagaimana mencari jalan untuk menyelesaikan masalah jerubu yang saban tahun menjelang. Jadi saya melihat gabungan di antara kerajaan, agensi kerajaan, campur swasta, campur community scientific, kita boleh menyelesaikan masalah ini. Perkara ini bukannya sesuatu yang mustahil. Ianya boleh diselesaikan. Kerana kalau kita lihat puncanya agak mudah kita faham puncanya. Cuma kita tak boleh menyelesaikan kerana ada kekangan-kekangan tertentu. Mungkin ada dikatakan proud, katakan keegoan mungkin setengah-setengah tempat itu. Tapi ini boleh diselesaikan. Kerjasama. Tapi kerjasama itu mesti berlandaskan ada peruntukan perundangan itu. Kalau kerjasama secara dikatakan secara longgar begitu sukar. Lepas itu dikatakan gabungan kerjasama semua pihak daripada semua negara ASEAN boleh diselesaikan supaya 2-3 tahun lagi masalah ini tidak akan timbul lagi. Yes, saya tertarik dengan cadangan doktor kerjasama saintifik tu. Jadi agaknya mungkin UTM sendiri boleh initiate kerjasama sedemikian antara universiti di Indonesia, Singapura, Malaysia untuk melihat dan mencadangkan seperti Tan Sri cakap tadi, season tak kena, nak membakar ni season tak kena. Mungkin agaknya bulan puasa akan datang, jadi mereka membakar ni sekarang. Bulan puasa mungkin berehat dalam bulan Julai hingga Ogos. Jadi mungkin agaknya sekarang kita rasa, sebab dulu kita rasa dalam bulan Ogos, Julai dan Ogos. Dia apa pandangan doktor? Ya, kalau Nash mewar-warkan supaya UTM mempelopori antara kerjasama komuniti saintifik, memang UTM tu ada beberapa pusat kecemerlangan yang khusus untuk menangani masalah alam sekitar. Bukan saja masalah alam sekitar, tapi khusus tentang kajian kelapa sawit itu sendiri. Dan secara kebetulan pun tidak, UTM Kuala Lumpur itu bersebelahan saja dengan Felda. Jadi kerjasama memang telah banyak dilakukan. Jadi itu saya tekankan bahawa sini bukan saja hubungan antara kerajaan-kerajaan penting, bukan saja kerjasama di antara pihak swasta itu penting, tetapi peranan yang dimainkan oleh komuniti saintifik itu penting. Sebab selama ini komuniti saintifik agak diterbelakangkan kerana masalah politik dipentingkan. Jadi sudah tiba masanya kita gembelengkan tenaga supaya semua pihak tidak lagi tuduh-menuduh, tidak lagi menunding jari siapa yang silap, syarikat mana yang asalnya yang menyebabkan ini, tapi bekerjasama di antara satu sama lain. ASEAN bukannya asing untuk bekerjasama. Ada masalah yang lebih berat lagi yang dapat kita selesaikan. Saya lihat jerubu ini masalah kecil saja, tapi boleh diselesaikan kalau caranya betul. Jadi Tan Sri, FGV sini beroperasi di Indonesia tu, mengapa agaknya semua berlaku secara serentak? Kenapa satu kumpulan lain dia tak buat bulan Januari ataupun Disember? Semua secara serentak. Kalau bulan Jun atau Julai, semua sekali pergi ke ladang dan bakar semua. Felda Global, ladang kita yang sedang kita majukan ia di kawasan Kalimantan Barat. Tak ada masalah gambut sebesar kawasan di Riau. Dan kita juga di kawasan Kalimantan Timur bersama dengan Tabung Haji. Jadi tak ada kawasan yang begitu banyak sangat kawasan gambut. Jadi masalah di Kalimantan Barat agak berbeza dengan kawasan di Riau, di Sumatera.
agak berbeza. Ataupun mereka ada jadual mungkin dalam bulan Jun untuk tebang, penanamannya mungkin bulan Ogos macam tu? Boleh diaturkan. Saya kira setakat ini tak ada jadual yang tertentu. Tapi perkara ini boleh dikemukakan, diusahakan lah. Dengan kerjasama saintis tadi. Saya ingat dulu semasa kita berjalan ke ladang, lepas saya di Goldohok, kita memang bantu masyarakat tempatan adakan dia punya jawatan kuasa ataupun penduduk tempatan diberi latihan bagaimana nak mengurangkan kebakaran. Kita bagi juga bantuan dari segi alat-alat yang tertentu untuk kawasan yang berdekatan dengan estate kita atau inti. Itu memang dulu kita jalankan. Perkara macam ni saya ingat kita mula semula supaya dapat bantuan orang tempatan, petani dan juga pihak ladang. Jadi Dr. Azmi, saya nak tanya berkenaan dengan kerugian. Kita tahu bahawa bila jerebu berlaku, dia ada faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ni mungkin kualiti udara yang tidak menyenangkan. Dan kuantitatif ni kerugian dari segi wang ringgit. Maknanya kalau tahun 1997 hingga 9 bilion ringgit kerugian dialami oleh negara serantau akibat jerebu. Jadi apa pandangan doktor sendirilah tentang kerugian yang besar ni? Ya, masalah kerugian ni adalah terkena tempias kepada Malaysia dan juga Singapura dan sebahagian Brunei dan Thailand. Dikatakan bukan kesalahan Malaysia ataupun negara-negara lain. Itu yang kita rasa terkilan. Tak dapat dielakkan bila timbul pencemaran udara, kualiti hidup akan menurun dengan mendadak. Dan bila kualiti hidup menurun dengan mendadak, ianya ada kaitan dengan keadaan ekonomi itu sendiri. Dikatakan pelancongan akan turun. Dan juga tanaman-tanaman kita juga akan terjejas masalahnya. Jadi kalau kita nak dinyatakan sebagai kuantitinya memang merugikan. Bukan saja merugikan Indonesia tapi negara-negara lain yang berdekatan tu sekali Malaysia dan juga Singapura. Jadi perkara ini perlu diselesaikan. Mungkin akan memakan belanja yang banyak tapi kita selesaikan sekaligus. Maknanya tidak akan timbul setiap tahun. Dan menarik bercakap pasal jadual pembakaran tu Tan Sri. Memang benar kenapa mereka suka ataupun teruja untuk membakar sekarang adalah kerana mungkin ada kena-mengena dengan musim kering, tak ada kena-mengena, dan juga kerana musim monsun barat daya. Dan kalau kita lihat angin itu bertiup ke arah kita, Malaysia. Kalau ditanya orang Jakarta, mereka tak tahu pun apa itu jerebu. Kerana tak terkena mereka, tak tempias kepada mereka. Kerana angin tidak menolak kepada arah ke Jakarta. Jadi ini ada kena-mengena. Jadi perlu diadakan. Seperti kata Nash tadi, memang ekonomi sebuah negara itu akan jatuh. Dan kalau 97-98 itu, saya tak pasti 0.3% KDNK Malaysia menyusut. Kerana jerebu itu saja. Dan pada tahun ini, mungkin akan juga capai ke angka itu. Satu angka yang besar, KDNK negara. Jadi ini perlu diselesaikan. Dan penyelesaiannya adalah kerjasama dalam semua negara ASEAN perlu bersatu antara satu sama lain. Mungkin jerebu ni bukan saja memberi kesan kepada kesihatan. Jadi macam doktor kata ekonomi mungkin karbon banyak dikeluarkan. Jadi memberi kesan kepada alam sekitar dan seterusnya. Jadi dari segi pertanian tu bagaimana pula doktor? Dari segi padi, penanaman padi macam mana? Ya, memang kalau timbul zarah-zarah yang kecil bukan saja karbon monoksida tapi yang paling penting sulfur tu dengan ada yang begitu banyak bila pembakaran berlaku, ianya juga akan mencacat celakan kesuburan tanaman itu sendiri. Kerana bila ada banyak sulfur di udara, zarah-zarah sulfur, bila hujan akan itu dikatakan hujan asid dan itu yang perlu kita betul-betul kita dikatakan nasib baik tak hujan. Kalau hujan sekarang ni, hujan itu mengandungi banyak kandungan sulfur yang tidak sihat ataupun nitrogen tidak sihat untuk kita sendiri. Jadi kesannya adalah begitu mendalam sekali. Bukan saja boleh dikira dari segi wang ringgit tetapi juga dari segi kualiti hidup kita. Dan itu perlu kita selesaikan dengan secepat mungkin. Bagaimana pula dengan pengeluaran kelapa sawit itu sendiri, Tan Sri? Kalaulah jerebu itu berpanjangan, katakanlah Mei, Jun, Julai sampai Ogos, ini mungkin ada impak kepada fotosintesis dan juga indirectly hasil tanaman akan berkurangan. Jadi ini satu juga masalah.
kerugian besar. Kerugian dari segi jerbu ni terlalu besar. Dari segi tourism income, dari segi persepsi turis datang ke kawasan kita, dari segi kesihatan terlalu besar. Jadi kita perlu cari jalan untuk mengatasinya. Dan kalau Profesor kata dia ada saintis yang boleh cari jalan bagaimana memastikan window bakar tu waktu angin tiup ke Indian Ocean tak datang ke belah Muar ataupun ke Selat Melaka. Mungkin itu cari window yang tertentu dan syarikat-syarikat besar bantu waktu itu, bantu mereka bakar. Mungkin ini kosnya rendah daripada the total cost yang kita hadapi sekarang. Jadi itu cara perkongsian ilmu dan berkongsi sebagai round table discussion mencari jalan untuk mengatasi masalah secara sustainable. Jadi doktor, jerbu ni adalah bencana buatan manusia. Jadi apa pandangan doktor? Because sebabnya ialah dia bukan bencana semula jadi seperti gempa bumi ke, tapi dia adalah bencana semula jadi yang boleh bencana buatan manusia yang boleh kita atasi. Apa pandangan Ya, kalau Nash tarifkan jerbu itu sebagai bencana buatan manusia, memang benar itu buatan manusia dan kita tahu manusia siapa yang melakukannya dan ianya ada cara-cara untuk menghalangnya. Ada cara yang sukar, ada cara yang mudah. Maklumat saintifiknya memang dah ada. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Yang paling mudahlah jangan bakar. Jadi itu adalah paling mudah tapi paling sukar dilakukan. Ada cara-cara seperti katakan Tan Sri itu secara dikatakan secara berpadanan dilakukan sedikit demi sedikit. Malaysia juga pernah melalui era pembakaran seperti itu tapi kita dapat hapuskan sedikit demi sedikit. Sebab itu dikatakan bencana ni memang bencana tapi disebabkan oleh manusia ni memang saya akur boleh diselesaikan. Tapi yang paling penting adalah kerjasama semua pihak dan yang paling penting adalah kerjasama dalam ASEAN itu penting dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi Tan Sri sekarang ni kalau kita pergi keluar dalam fikiran kita mungkin akan cakap bila agaknya jerbu ni akan berakhir. Jadi agaknya Tan Sri mungkin ada jawapannya macam mana agaknya? Setakat ni mengikut yang saya dengar daripada kajian cuaca dan sebagainya, agak lama juga ni. Musim kering. Jadi mungkin kita menghadapi masalah yang agak mungkin sebulan 2 bulan lagi. Kalau kita lihat trendnya, dia bermula di Singapura, lepas tu kemudian ke Muar Ledang disiarkan sebagai darurat, lepas tu pergi ke Port Dickson dan ke Pulau Kelang. Jadi nampaknya dia mengikut angin. Dia ikut trend angin lah, seperti kita diam window cuaca tu. Jadi agaknya Prof bagaimana agaknya Prof? Kalau Prof keluar sendiri pun mungkin kita tanya kan bila agaknya benda ni akan berakhir. Ya, saya pun harapnya ia berakhir hari ini kerana saya ada program di Port Kelang. Tapi di Port Kelang bacaan IPU dia sampai 400 lebih. Jadi saya terpaksa batalkan program itu. Seperti kata Tan Sri memang betul. Mungkin sebulan 2 bulan lagi ianya akan berakhir. Tapi apa yang boleh diharapkan oleh rakyat Malaysia adalah supaya monsun barat daya itu seperti kata Nash tadi akan berubah. Tidak akan kepada meniup kepada arah kepada semenanjung Malaysia. Itu yang boleh kita harapkan sebelum pada bulan September ini bila hujan turun. Itu adalah harapan yang paling tipis sekali yang boleh kita harapkan buat pada ketika ini. Kita pun berharap itu juga ya. Jadi itu saja masa yang kita ada Tan Sri dan juga Doktor, dan kita jumpa lagi masa akan datang. Rancangan soal jawab kini tiba di penghujung. Salam hormat dan salam.